Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 Mac 2023 bersama saya, Pia Nadia. Parti Muda terus komited mahu bekerjasama dengan PH pada PRN yang akan datang walaupun permohonan untuk menyertai gabungan itu ditolak. Setiausaha Agung Muda Amir Abdul Hadi berkata parti itu lebih suka mengadakan kerjasama pilihan raya dengan PH daripada bekerjasama dengan PN. Memertik portal The Malaysian Insight, Muda juga akan bertanding pada PRN akan datang. Tambah Amir lagi, pihaknya sentiasa terbuka untuk berbincang dengan PH sama ada untuk menjadi sebahagian daripada gabungan itu atau sebagai pakatan pilihan raya. Muda juga tambahnya tidak mengadakan rundingan atau perbincangan dengan PN kerana tidak berminat dengan idea tersebut disebabkan memegang prinsip yang berbeza. Sebelum ini, Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menggesa PH membuat keputusan segera berhubung permohonan partinya untuk menjadi sebahagian daripada gabungan tersebut. Ahli Parlimen Muar itu berkata parti itu telah menghantar 3 surat bertanyakan mengenai status permohonannya untuk menyertai PH yang dibuat sebelum PRU 15. Amir menyokong dakwaan Syed Saddiq mengenai surat yang dihantar kepada PH dan berkata pihaknya hanya mahu keputusan mengenai permohonan mereka. MOF mengesahkan tiada pegawainya yang membuat sebarang pembatalan kepada kelulusan pengecualian cukai yang telah diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Penjelasan itu dipercayai merujuk kepada dakwaan penulis blog Raja Petra Kamarudin. Raja Petra mendakwa seorang pegawai kanan di bahagian cukai menandatangani pembatalan itu semasa Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan. Dalam satu kenyataan, MOF memandang serius tuduhan tersebut dan telah membuat laporan polis. Sebelum ini, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mendakwa Guan Eng bertanggungjawab ke atas pembatalan pengecualian cukai tersebut. Dakwaan itu dibuat selepas Muhyiddin disiasat SPRM berhubung kononnya permintaan Syed Mohtar Al-Bukhari kepadanya semasa menjadi Perdana Menteri untuk mengembalikan status pengecualian cukai yayasan itu. Presiden Bersatu itu kemudiannya didakwa atas tuduhan rasuah berhubung dana yang diterima Bersatu antaranya daripada entiti perniagaan Syed Mohtar yang lain. Guan Eng sebelum ini juga telah menafikan membatalkan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga adalah Menteri Kewangan mengesahkan pengenafian Guan Eng di Dewan Rakyat dengan berkata tiada rekod pengerusi DAP itu berbuat demikian. Berita seterusnya, Jabatan Peguam Negara tidak mengetahui sekiranya bekas Ketua Pegawai Eksekutif Astro, Rohana Rozhan telah memulangkan wang sebanyak 10 juta US dollar yang dikaitkan dengan 1MDB. Rohana ialah bekas teman wanita kepada Tim Leisner yang terlibat dalam skandal 1MDB. Perkara itu dinyatakan dalam jawapan bertulis di Parlimen oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azlina Osman bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Kepong Lim Liu Eng. Terdahulu Lim bertanya kepada Perdana Menteri apakah Rohana telah memulangkan wang tunai berjumlah 10 juta US dollar. Lim juga meminta Perdana Menteri menyatakan berapa aset 1MDB yang telah dikembalikan kepada kerajaan dan berapa hutang 1MDB yang masih perlu dibayar kerajaan. Februari tahun lalu, Leisner mendedahkan di Mahkamah AS bahawa dia mempunyai hubungan sulit dengan 3 wanita Malaysia termasuk Rohana. Leisner dilaporkan oleh media membelanjakan 10 juta US dollar membeli sebuah rumah di London untuk Rohana. Dalam keterangannya, Leisner memberitahu terpaksa membeli rumah itu kerana Rohana mengancam untuk mendedahkan penlibatannya dalam 1MDB. Susulan itu, media tempatan melaporkan Rohana bersetuju memulangkan aset 10 juta US dollar itu tetapi tiada pengesahan rasmi daripada SPRM. Pada 13 Mac lalu, Parlimen diberitahu baki hutang 1MDB ialah sebanyak 9.7 bilion ringgit manakala 41.6 bilion ringgit aset 1MDB telah diperoleh semula. Tiada keperluan setakat ini untuk mengambil tindakan mengikut akta hasutan terhadap kritikan yang dibuat oleh Dr. Mahathir Mohamad terhadap kerajaan.
Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bagaimanapun berkata pihaknya menyerahkan perkara itu kepada PDRM untuk melakukan penilaian serta tindakan sewajarnya sekiranya perlu. Menurut Saifuddin, sesiapa sahaja boleh memberi pandangan tetapi tidak melampaui batas sehingga berkait institusi raja, agama dan sentimen kaum. Saifuddin berkata demikian mengulas kenyataan Ketua UMNO bahagian Padang Rengas Nazri Abdul Aziz yang menggesa kerajaan mengambil tindakan atas hasutan berikutan kritikan lantang Dr. Mahathir. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata pihaknya mengikuti rapat hasrat Dr. Mahathir untuk mengadakan Perhimpunan Proklamasi Orang Melayu yang memberi gambaran kuasa politik Melayu dan ekonomi semakin lemah. Namun Saifuddin percaya rakyat boleh menilai sendiri dakwaan seperti itu ketika Dr. Mahathir sendiri diberi peluang selama 22 tahun dan 22 bulan untuk menerajui kerajaan. Ini kerana sepanjang pemerintahan Dr. Mahathir, terlalu banyak boleh dibuat untuk membela orang Melayu supaya tidak berlaku perkara yang Dr. Mahathir bimbangkan. Tambah Saifuddin lagi adalah tidak munasabah kebimbangan mengenai orang Melayu itu berlaku dalam tempoh 4 bulan ini. Kita ke berita seterusnya. Ahmad Amzad Hashim menegaskan mempunyai tanggungjawab moral, sosial dan politik untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai bayaran sebanyak 15 juta ringgit yang didakwa diterima oleh Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Kuala Terengganu itu berkata demikian sebahagian daripada pembelaan berhubung keistimewaan yang layak, ulasan yang saksama dan justifikasi terhadap saman fitnah oleh Perdana Menteri. Pada 22 Disember tahun lepas, Anwar memfahamkan saman sivil berhubung kenyataan Amzad bahawa pengerusi PH terbabit berbohong memperoleh gaji RM1 semasa menjadi penasihat ekonomi Selangor. Saman itu juga difahamkan berhubung kenyataan Amzad mengenai pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 2018 yang membebaskan Anwar dari penjara atas kes liwat 2. Anwar yang juga Presiden PKR mendakwa Amzad melalui video TikTok membuat beberapa kenyataan berunsur fitnah kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran pada 7 Disember tahun lepas. Menurut pernyataan pembelaan yang difahamkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 28 Februari tahun ini dan dilihat oleh Malaysia Kini, Amzad berkata kenyataan yang dikeluarkan tidak mempunyai sebarang niat jahat terhadap plaintiff. Defendant berkata ini kerana pengundi berhak menerima komen-komen tersebut bagi membuat pertimbangan terhadap isu-isu semasa. Amzad mendakwa kenyataannya berdasarkan fakta bahawa Faikah Hussein, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Menteri Besar Incorporated MBI di Selangor, membangkitkan isu tuntutan sebanyak RM15 juta itu. Menurutnya, isu itu turut dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tanjung Karang ketika itu, Noor Omar, semasa perbahasan belanjawan di Dewan Rakyat pada 2015. Amzad juga menyatakan bahawa Anwar tidak pernah mengambil tindakan undang-undang terhadap Faikah berhubung dakwaan berkenaan. Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim tidak dapat menahan sabar apabila dicabar oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Teo Ning Cheng, supaya membuat kenyataan di luar Dewan Rakyat. Teo mencabar Syahidan mengulangi dakwaan pelibatan KKD dalam mengganggu siaran langsung TikToknya di luar Dewan agar tindakan undang-undang dapat diambil. Cabaran Teo itu mencetuskan rasa marah Syahidan yang kemudian bertindak mencelah dan meninggikan suara. Semalam, Syahidan mendakwa siaran langsung ucapannya yang disiarkan di TikTok tergendala dan disekat. Saya tadi bertanya, bukan saya cabar. Saya Muhammad, bukan kerja saya pergi sana cabar cari lawyer, nak bagi lawyer kerja. Itu bukan kerja saya, bukan kerja kami. Okey, kalau yang berhormat tanya, saya nak kalau cakap saya di tak boleh sini, tanya di parlimen ni, tidak, KKD yang tidak Muhammad, pengetahuan. kalau tidak, Kenapa? yang Muhammad jawab tidak. Yang Mak tu siapa tolong jawab bagi jawapan tu? Pegawai mana? Saya tanya soalan. Apakah kementerian terlibat? Yang Muhammad. Tidak terlibat. Kalau memang tak terlibat, jawab tak terlibat. Dengar tak yang berhormat? Tidak terlibat. Saya nak teruskan kalau yang berhormat tidak berniat untuk dengar jawapan. Kalau saya tidak boleh cakap di parlimen, di mana Duduklah, saya Arau. cakap? Duduk. Arau. Timbalan Menteri sudah jawab. Sudah jawab, sila duduk. Sila jawab. Yang lain jangan tekan mic. Okey.
Yang Muhammad, saya minta penjelasan. Kalau kata tidak. Ini cabar pergi keluar. Saya bukan gila babi nak kerja buat yang tu ya. Cabar. Kita kerja lain banyak untuk rakyat. Bukan mencabar. Yang mak kata tidak, jawab tidak. Arau ni bulan puasa ni, sabar-sabar Okey, sikit. kalau yang berhormat. Sabar yang hormat Arau. Ini bulan Ramadan, bulan yang suci. Biarlah kita semua jaga mulut kita. Dengan ni saya tarik Betul balik tak, suara yang tinggi berhormat? itu, saya perlahankan. Okey. Arigato. Terima kasih yang berhormat. Ini bulan Ramadan. Biarlah kita semua jagalah mulut kita. Ya, saya rasa itu adalah seorang ahli parlimen yang cukup senior yang perlulah menjadi teladan dalam Dewan Rakyat ini. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.